你们这次教会的主题是在宣教中成长。Tema kita pada hari ini yaitu bertumbuh di dalam misi. 一个人如果开始去做宣教的工作，他一定生命会成长。Seseorang kalau dia memulai pelayanan misi, maka rohaninya pasti bertumbuh. 一间教会如果去从事宣教，那教会一定会长大。Demikian juga satu gereja yang menjalankan misi, maka gereja itu juga bertumbuh. 相反的，那些不宣教的生命、不宣教的教会，将会逐渐衰微，甚至消逝。 Demikian sebaliknya, kalau seseorang atau satu gereja yang tidak menjalankan misi, maka pelan-pelan kerohaniannya akan mundur. 启示录所记载的那7间教会，如果今天你有机会到那里去，已经不存在。 7 gereja yang disebut di dalam kitab Wahyu, kalau kita ke sana, kita tidak menemukan lagi. 其中一个最主要的原因就是他们没有传福音。 Salah satu masalah besar karena mereka tidak memberitakan Injil. 所以，一个宣教的人和教会是成长的必要因素。 Oleh karena itu, menjalankan misi adalah faktor utama untuk satu orang ataupun untuk satu gereja bertumbuh. 我们的上帝是宣教的神。 Allah kita adalah Allah misi. 我们看见在旧约里面，圣父呼召了当时的以色列人。 Di dalam perjanjian lama kita melihat Allah memanggil umat Israel. 人类犯罪之后，上帝招选了亚伯拉罕。 Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memanggil Abraham. 人类开始因着罪而四散，在亚伯拉罕中，上帝要重新召集他们回来。 Karena dosa, hidup manusia yang berantakan, dan Allah melalui Abraham memanggil manusia kembali. 可是人类并没有回归。 Tetapi manusia itu tidak sepenuhnya kembali kepada Tuhan. 上帝透过了亚伯拉罕生下了12个支派。 Dan melalui Abraham, Tuhan melahirkan 12 suku. 12支派中间，上帝借着犹大支派生出了耶稣。 Dan melalui keturunan dari Yehuda, lahirlah Tuhan Yesus. 为什么？ Kenapa demikian? 因为以色列民并没有完成上帝的呼召，成为世界之光。 Karena umat Israel tidak menjalankan amanat daripada Tuhan, yaitu menjadi terang bagi seluruh 所 dunia. 以，上帝要借着他的儿子耶稣基督，成为世界的光。 Oleh karena itu, Allah melalui anaknya Yesus Kristus mau menjadi terang bagi dunia. 而耶稣基督在世上招选了12个门徒， Dan waktu Yesus ada di dalam dunia telah memanggil 12 murid, 让他们成为世界之光。 supaya mereka menjadi terang bagi dunia ini. 透过这12个门徒，后来生出了教会。 Dan melalui 12 murid ini lahirlah gereja. 教会长存直到今日。 Dan gereja terus berada sampai hari ini. 目的就是要他的教会在万民中成为他的见证。 Supaya gereja menjadi saksi Tuhan di segala bangsa. 圣父差遣了圣子来到这世界。 Allah Bapa mengutus anak datang dalam dunia. 耶稣基督曾经对门徒说： Dan Yesus pernah berkata kepada murid-murid, 父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。 sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 这里有一个传承的现象功能， Di sini ada satu fungsi yang namanya estafet penerus. 父交给子，子交给了门徒。 Allah Bapa menyerahkan kepada anak dan anak menyerahkan kepada murid-murid. 父怎么样差遣交给他的儿子呢？ Bagaimana caranya Allah Bapa menyerahkan mandat ini kepada anak? 而这个方法也同样的差遣的模式落在今日的教会的身上。
Allah mengutus anaknya ke dalam dunia dan sistem ini juga diterapkan Tuhan mengutus murid-murid ke 父 dunia. 差遣子，这个叫做道成肉身的模式。 Allah Bapa mengutus anak ke dalam dunia ini adalah firman menjadi manusia, model demikian. 什么叫做道成肉身呢？ Apa artinya daging menjadi kalam menjadi manusia? 在2000年前， 2000 tahun yang lalu 在伯利恒城， di kota Bethlehem, 上帝的儿子成了人， yaitu anak Allah telah menjadi 有 manusia, 血有肉，跟你我一样的人， memiliki darah daging seperti saudara sekalian. 这就是道成肉身的意思。 Ini artinya firman itu telah menjadi manusia. 道成肉身是怎么样的精神呢？ Nah, semangat daripada inkarnasi ini adalah semangat yang bagaimana? 第一就是进入这个世界， Yang pertama adalah memasuki ke dalam dunia. 这里有一种的吊诡性 （paradox）。 Di sini ada satu pemikiran paradoks. 上帝从世人中间拣选了我们，叫 ecclesia， 就是教会。 Allah telah memilih kita semua menjadi satu kumpulan gereja yang disebut dengan eklesia. 我们跟世人不一样，是因为我们是蒙召的人。 Kita berbeda dengan dunia karena kita dipanggil Tuhan. 我被呼召，你被呼召，我们集合在一块，就成了教会。 Saya dipanggil Tuhan, saudara juga, dan kita membentuk satu komunitas, inilah gereja. 而上帝又要我们回到世界，而不是离开世界。 Dan Tuhan kembali mengutus kita masuk ke dalam dunia, bukan meninggalkan dunia. 这就是道成肉身的模式。 Ini adalah model daripada firman jadi manusia atau 耶稣基 inkarnasi. 督说：“我已经将道赐给他们， Tuhan Yesus mengatakan, aku telah memberikan firman kepada mereka. 世界又恨他们，因为他们不属世界。 Dunia ini membenci mereka karena dunia tidak milik mereka. 正如我不属世界一样。 Seperti aku juga bukan milik dunia. 我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。 Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. 这世界的潮流是可怕的， Arus daripada dunia ini menakutkan. 你一不小心就会被世界的浪潮冲走。 Saudara, kalau tidak hati-hati akan terbawa oleh ombak arus dunia ini. 如果你真正的生命进入这个世界，世人不会喜欢你的。 Jikalau engkau sungguh masuk ke dalam dunia ini tidak senang kepada kita. 因为你不愿意和他们同流合污。 Karena saudara tidak ingin mengikuti arus mereka berjalan. 如果你公司派你到国外去公干， Kalau saudara diutus oleh satu perusahaan untuk menjalankan tugas, 到了晚间，你的同事们约你一同到酒吧、到夜总会去喝酒、去找女人，你去还是不去？ lalu pada malam hari saudara diajak oleh rekan kerja yang di luar kota pergi ke nightclub dan juga mencari perempuan, apakah engkau mengikuti? 如果你不去，你将会被他们排斥。 Kalau tidak ikut, mungkin kita akan diasingkan. 所以圣经说，耶稣基督差遣我们，如同羊进入狼群中间。 Oleh karena Tuhan mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. 所以你们要灵巧像蛇，顺良像鸽子。 Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. 你一定要温驯，要有纯正的生命。 Saudara harus memiliki satu hidup yang tulus atau yang tulen. 可是如果你很纯正而缺乏了智慧，你很可能就会被吞噬掉。 Tetapi kalau saudara sepenuhnya tulus tanpa hikmat, saudara akan ditelan oleh dunia. 你跟着他们一起走，一起去犯罪，你就被世界吞吃掉了。 Tetapi kalau engkau mengikuti arus dunia dan ikut mereka berdosa, engkau ditelan oleh dunia. 可是如果你很灵巧，灵巧到没有单纯，变成跟他们一样狡猾，
Tetapi kalau saudara begitu cerdik sama seperti dunia ini, maka saudara itu benar-benar cerdik seperti dunia. 所以耶稣要我们灵巧，又要我们温顺，要我们温顺，又要我们灵巧。 Maka Yesus meminta kita supaya cerdik tetapi tulus, tulus tetapi cerdik. 如果一个人单纯而没有智慧，他就会变成傻瓜。 Kalau seorang hanya tulus tanpa hikmat, dia menjadi orang bodoh atau bebal. 可是一个人非常灵巧、非常聪明而没有单纯，他变成狡猾。 Kalau seorang itu begitu cerdik dan pintar tetapi tidak ada ketulusan, dia itu menjadi berliku-liku 他在这世界就不能为基督做美好的见证。 dan tidak bisa menjadi saksi Kristus di dunia. 而教会是非常实在的，就是你和我。 Dan gereja itu begitu realistis, yaitu saudara dan saya. 我们是非常具体的存在体， Kita ini adalah pribadi yang sangat real hidup di dalam dunia 我 ini. 们是具有时空性的。 Kita ini mempunyai keadaan ruang. 你家的人都还没有信耶稣，你是唯一信主的，你就在他们中间是非常具体的、非常真实的。 Saudara, kalau di dalam keluarga ada anggota keluarga yang belum percaya, maka kita adalah pribadi yang sangat real berada di tengah-tengah mereka. 所以我对我的家有责任。 Saya punya tanggung jawab atas keluarga saya. 教会活在一个具体的时空的历史中，要对这个时代负责任。 Gereja berada di dalam satu periode waktu ruang gerak di masyarakat, dia juga punya tanggung jawab di sana. 所以我一定要成为一个活出上帝使命、活出上帝诫命的教会。 Oleh karena itu saya harus menghidupkan amanat Tuhan Yesus dan menjalankan amanat itu. 耶稣基督是具体的， Yesus Kristus adalah pribadi yang sangat real. 他道成肉身来拯救我们。 Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. 他不是驾着银彩来拯救我们， Dia bukan menyelamatkan kita melalui awan-awan di atas langit. 他不是从天上丢下救生签把我们拉上去， Dia bukan melemparkan itu alat penyelamat ke dalam dunia lalu menarik kita keluar. 他乃是非常具体的活在我们中间，有血有肉。 Tetapi dengan real dia hidup di tengah-tengah kita, punya darah dan daging. 他不仅成了人，还成了犹太人。 Dia bukan saja menjadi manusia, juga menjadi orang Yahudi. 他成为犹太文化下的限制的人。 Dia adalah menjadi orang Yahudi yang hidup di bawah budayanya orang Yahudi. 所以他是非常卑微的。 Dia adalah pribadi yang sangat direndahkan. 所以今天我要在他们中间，活在他们中间，具体的将上帝的话活现出来。 Kita hidup di tengah-tengah mereka, itu harus juga menjadi pribadi real yang menghidupkan firman Tuhan. 所以我们今天传福音，我们做宣教，不是各按关火，跟他们说来吧，来啊，来信耶稣。 Oleh karena itu kita memberitakan Injil bukan berpangku tangan saja atau terpisah daripada mereka dengan mengatakan percaya kepada Yesus. 而是我们回到他们中间，活在他们中间，具体的去帮助他们，让他们回转。 Tetapi kita harus tinggal di antara mereka bersama-sama dengan mereka untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. 正如太初之道已经成了肉身， Seperti pada awalnya adalah firman itu telah menjadi manusia. 或者用约翰福一书的话说，这原初之道，我亲眼看见了他，我亲耳听见了他，我亲手摸过了他。 Seperti 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa firman itu aku telah melihatnya dan menyaksikan merabahnya itu. 如果我不曾见过他，我就不可能认识他。 Kalau saya tidak pernah bertemu dia, saya tidak mengenal dia. 神一定要道成肉身， Maka Allah harus menjadi manusia. 要不然人类是不可能认识上帝的。 Kalau tidak mungkin manusia mengenal Allah. 我们唯一认识上帝的，就是不认识上帝。 Dan kita mengenal Allah, kita itu kembali kepada Allah. 我们根本就不知道神，
kita sesungguhnya tidak mengerti siapa. 我们真正知道神的，就是不知道神。 Kita sebenarnya tidak mengenal Allah, dan bagaimanapun juga sesungguhnya kita tidak mengenal. 所以今天的教会要在世界上活出上帝的道。 Gereja mau menghidupkan firman Allah di dalam dunia, 所以我一定要在他们中间。 dan harus berada di tengah-tengah mereka. 所以道成肉身就是进入这个世界。 Jadi firman menjadi manusia artinya masuk ke dalam hidup manusia. 因为这个世界并不在乎你讲多少， Dunia ini tidak tergantung kita berapa banyak berbicara, 而在乎我们到底做了多少。 tetapi tergantung berapa banyak yang kita lakukan. 他不在乎你说了多好， Dia tidak tergantung berapa bagusnya kita 而 berbicara, 他在乎的是你活得多真。 tetapi yang diperhatikan adalah seberapa tulus saudara hidup. 这就是把福音具体化、时空化的概念。 Ini adalah konsep menghidupkan Injil secara real di dalam ruang waktu tertentu. 让别人能从我的生命里头去看见上帝， Agar manusia melalui kita melihat Allah. 这就是道成肉身的精神。 Ini adalah semangat dari firman yang menjadi manusia. 你今天爸爸妈妈还没有信耶稣， Kalau hari ini orang tua saudara belum 你 percaya, 爸爸妈妈根本不在乎你讲了多少， orang tuamu tidak tergantung saudara bicara berapa banyak. 你的同事没有信耶稣， Kalau rekan kerjamu tidak percaya, 他并不在乎你的思想有多深， dia tidak memandang pikiran saudara berapa dalam. 他乃是在乎你活得有多真。 Tetapi yang dia perhatikan adalah berapa benar dan tulusnya saudara hidup. 我上一回来印尼之前，坐在 taxi 上面， Beberapa waktu lalu saya datang Indonesia dan naik taksi. 我跟一个计程车司机传福音， Dan saya memberitakan Injil kepada supir taksi. 他后来跟我说他也是基督徒， Dan dia berkata, saya ini juga orang Kristen. 我就问他你为什么会信耶稣？ Dan saya bertanya, kenapa kamu percaya Tuhan? 是我孩子带我去的。 Dia bilang, anak saya bawa saya 我 percaya. 说为什么你孩子带你去，你愿意去？ Mengapa anakmu membawa engkau rela ikut 因 percaya? 为我看见我的孩子信了耶稣以后，他变得不一样，他的家庭也变得不一样。 Karena saya melihat anak saya setelah percaya Tuhan, pribadinya, keluarganya juga berubah. 所以爸爸会去信耶稣，并不在乎儿子有多有钱，儿子讲的福音有多精彩。 Jadi papa itu percaya bukan karena anak itu berapa banyak duitnya atau berapa pinter dia berbicara, 而是在乎我的儿子有没有真正生命的流露。 itu tergantung apakah ada nafas kehidupan yang mengalir dari 我进一 anaknya. 步问他， Dan saya sengaja 那 bertanya, 么你信了耶稣有改变吗？ nah kamu sendiri percaya Tuhan Yesus sudah ada apakah berubah? 他说我现在脾气比较好了。 Dia bilang sekarang emosi saya menjadi semakin baik. 这就是信耶稣， Ini artinya percaya Yesus. 这就是道成肉身。 Artinya firman itu menjadi 所以 manusia. 道成肉身是要进入世界， Jadi firman menjadi manusia artinya masuk ke dalam 道 dunia, 成肉身是要与世界在一起。 yaitu tinggal bersama dengan orang-orang di dunia. 我们在这个世界， Kita berada di dalam dunia 我 ini. 们不排斥这个世界， Kita tidak menolak dunia 因为这世界是天父创造的世界。 karena dunia ini diciptakan oleh Allah Bapa. 另一方面，圣经教导我们不要贪爱世界， Satu pihak Alkitab mengatakan jangan kita tamak akan dunia. 不要贪爱世界的世界是指着邪恶的世界、罪恶的世界、放纵情欲的世界。 Jangan mencintai dunia ini karena dunia ini adalah penuh dengan dosa dan pelampiasan nafsu yang tidak 而 terbatasan. 圣经要我们爱世界，是指着这世界上的人， Tetapi Alkitab mengatakan kita mengasihi dunia adalah mengasihi 是 manusianya. 上帝创造的美丽的世界。
dunia yang diciptakan oleh Allah dengan 所 indah, 以我们要爱世人，我们要爱这自然界上帝所创造的。 kita mencintai dunia ini artinya alam yang indah yang diciptakan oleh Tuhan. 道成肉身就是与这个世界同在。 Firman menjadi manusia atau inkarnasi artinya tinggal bersama dunia. 意思是说，我跟这个世界认同。 Artinya kita menyetujui dunia ini. 认同的意思就是我愿意去了解他， Artinya kita ingin mengerti dunia 他受苦的时候我会明白他。 dan saya ingin memahami akan dunia, 可是我并没有放弃立场，跟他一起去犯罪。 tetapi saya tidak melepaskan pendirian saya untuk berdosa dengan dia. 如果一个同性恋者， Kalau seorang yang homoseksual, 那我可以接纳他， saya boleh menerima dia 因为他是神爱的对象。 karena dia adalah objek kasih dari Tuhan. 可是我并不认同他同性恋的行为， Tetapi saya tidak boleh menyetujui sikap hidupnya yang homo ini. 因为同性恋是神所憎恶的， Karena homoseksual itu ditolak atau dibenci 所以我 Tuhan. 们要拒绝同性恋的行为。 Kita menolak sikap hidup yang homoseksual ini. 可是我们却接受同性恋者。 Kalau kita menerima orangnya atau si homoseksual itu, 有一些人没有同性恋，却搞外遇，也一样是邪恶的。 tetapi mempunyai perselingkuhan itu juga tidak benar. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian, 搞外遇的人没有比同性恋更圣洁， orang yang berselingkuh tidak lebih kudus daripada homoseksual. 都需要上帝的恩惠。 Mereka butuh anugerah Tuhan. 神没有拒绝他们， Tuhan tidak menolak 所以 mereka. 我们不能拒绝他们， Jadi kita tidak perlu menolak 我们要 mereka. 接受他们， Kita menerima 我们要 mereka 跟他们在一块。 dan tinggal bersama 可是 mereka, 我们却不去犯罪， tetapi tidak berdosa seperti mereka. 所以我们应该和群体在一起。 Kita tinggal bersama komunitas. 正如耶稣基督来到世上的时候，他不是孤独的，他乃是活在人群中的。 Seperti Yesus waktu ada di dalam dunia, dia tidak mengisolasikan diri, tetapi di dalam kumpulan manusia. 他天天背负起人的重担， Setiap hari dia memikul beban berat manusia. 正如旧约所说的，上帝是天天背负我们重担的耶和华。 Seperti perjanjian lama mengatakan Allah kita adalah Tuhan yang menanggung penderitaan hidup kita. 今天家庭里头有问题， Sekarang banyak keluarga punya masalah. 就是因为家庭有问题的时候，我们不愿意一起分担。 Karena ada masalah keluarga, kita tidak rela saling menanggung. 结果我离开了家， Akibatnya saya meninggalkan 我 rumah. 人在家里，心却离开了家。 Walaupun fisik manusia ada di rumah, tetapi hati saya di luar. 我不愿意去分担他们的重担， Karena saya tidak rela menanggung penderitaan di 这是 dalamnya. 不对的。 Ini tidak benar. 比如说， Misalkan, 有一个弟兄告诉我， ada seorang saudara berkata kepada saya, 他说：“我信耶稣，我的家人反对我。 saya percaya Yesus dan orang atau anggota keluarga saya menolak. 我的兄弟姐妹不喜欢我。 Dan saudara-saudara saya tidak senang pada saya. ”我说：“这是真的， Saya mengatakan ini adalah hal yang 因为 benar. 你信耶稣的时候，不信耶稣人讨厌的， Karena orang yang percaya kepada Tuhan tidak disenangi 因为 oleh 你 orang 不跟 non 他一起 percaya. 拜偶像， Karena kita tidak sama-sama mereka menyembah berhala 你不跟他一起去犯罪， atau tidak berdosa bersama 他 mereka. 讨厌你， Oleh karena itu mereka membenci. 家人也可能因此排斥你。 Dan anggota keluarga juga mungkin menolak kita. 正如耶稣说：“我来这世界不是叫世界太平， Tuhan mengatakan, aku datang ke dalam dunia bukan membawa damai bagi dunia. 因为人会因为福音而分裂。 Karena manusia, karena Injil itu akan terpecah belah. 可是问题， Masalahnya, 3年后、 3 tahun kemudian, 10年后， 10 tahun 他 kemudian, 的家人还反对他，
Kalau anggota keluarga masih menolak, 我就觉得有一点问题。 ini menjadi problem orang itu. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian, 那一天 pada waktu itu 爸爸生病了， ayah sakit. 医生说这个病动起手术至少要5万块美金。 Dikatakan bahwa kalau ini dijalankan operasi minimal mau 500.000 US dollar. 那么5个兄弟姐妹， 5 bersaudara. 理应一个人出1万。 Nah, dan satu orang di antaranya mengeluarkan duit yang khusus. 而这个基督徒的大哥， Dan orang Kristen menjadi kakak yang pertama 他就对他的一个弟弟和妹妹说 dan berkata kepada adiknya, 你们2个不需要出钱， kalian berdua tidak perlu bayar. 我的经济比较好， Nah, ekonomi saya lebih baik 你们现在的收入仅仅够家用， karena income saudara hanya cukup untuk kebutuhan. 你们不必负担爸爸的手术费。 Maka kedua adik tidak perlu menanggung biaya 如果要你 operasi. 就出一点点表示关心就好。 Kalau engkau mau berikan sedikit sebagai tanda peduli, oke. 哥哥来负责。 Nah, ini tanggung jawab saya sebagai koko. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian, 我请问你， permisi tanya. 你弟弟妹妹会讨厌你吗？ Apakah kedua adik kamu itu akan membenci engkau? 只因为你是基督徒，他会讨厌你吗？ Karena engkau orang Kristen, apakah mereka akan membenci engkau? 他一定会很开心。 Dia pasti akan 我哥哥信 membuka 了 hati 耶稣以后变得不一样， karena kakak saya sudah berubah 会 hidupnya. 关心我们。 Dia perhatikan kami. 这个关心是具体的，是真实的， Kepedulian ini adalah sesuatu yang real yang 不 bisa 是口 dirasakan. 中说而已。 Bukan hanya mulut berkata saja. 这个家就变得不一样。 Maka keluarga ini akan berbeda. 过后你邀请你弟妹来参加圣诞节的布道会，他们很可能就来了。 Dan kemudian engkau mengundang mereka untuk datang ke acara Natal, mereka mungkin datang. 我们今天传福音不能触动家人， Hari ini kita memberitakan Injil, jangan kita mendesak akan anggota keluarga kita. 就是因为我们没有把福音活现出来。 Karena kita tidak menghidupkan arti Injil itu. 我们如果能够跟忧伤人一起忧伤，跟快乐的人一起分享， Kalau kita bisa bersukacita dengan orang bersukacita dan juga berbagi rasa dengan mereka yang menderita 我们愿意进入他们的世界， dan memasuki dunia kehidupan 无 mereka, 论是他们理性的世界还是感情的世界， apakah itu dunia pemikiran atau dunia feeling mereka, 让他们会感受到我们和他们在一起。 mereka akan merasakan kita bersama dengan mereka. 而痛苦中的人最需要的就是你的同在，你的关怀。 Orang yang berada di dalam penderitaan yang paling dibutuhkan adalah kepedulian kita. 痛苦中的人最需要的就是你的关怀，就是你的聆听。 Orang yang berada di tengah-tengah penderitaan yang paling dibutuhkan adalah kepedulian kita dan kita mau mendengarkan mereka. 不是你的高言大志， Bukan tentang hikmat dan 不 kata-kata 是 yang 你 luar 的 biasa. 教导，而是你的陪伴。 Bukan hanya satu pengajaran kita semata. 你记得当年约伯生病了， Pada waktu itu Ayub sakit, 他的孩子都死光了， anak-anaknya juga mati, 他的老婆也不谅解他， dan istrinya pun tidak 他的 memahami 产业 dia, 都没了。 dan harta bendanya ludes. 他的朋友一听到这个消息， Dan temannya mendengar kabar ini, 就来到他的中间， datang ke tengah-tengahnya 就陪伴他7天7夜， dan menemani dia 7 hari 7什么 malam. 话都没说。 Tidak 约 berkata-kata 伯 apa. 深得安慰， Dan hati Ayub 有 terhibur. 这样的朋友陪伴我。 Ada teman yang demikian mendampingi. 可是当他朋友开始开口讲话的时候， Pada waktu teman-temannya mulai 约 berbicara, 伯说：“我心里忧愁啊！ dia bilang, hatiku sangat 你 sedih. 们的言语像愚昧人， Dia mengatakan, perkataanmu seperti orang bodoh. 因为他们用一大堆的道德伦理来讲约伯。 Karena mereka dengan segudang teori etika dan rumusan lain untuk mengatakan 所以今天 Yakub 很 Ayub. 多人不需要你讲太多， Jadi hari ini orang tidak perlu banyak kita 你丈 bicara. 夫回到家里， Kita pulang ke rumah,
告诉你他的困难， dan memberitahukan suami kita memberitahukan 他被 kesulitannya 老板痛骂了一顿， atau dimarah oleh majikan. 你听完了就教训他，都是你不好，为什么你会这样？老板才会骂你。 Nah, lalu saudara mengajar dia, ini salah kamu, akibatnya itu majikan marah dan 我 sebagainya. 告诉你，你这样的女人，你的丈夫第二次再也不会跟你谈他公司里头的遭遇。 Kalau saudara sebagai istri yang demikian, maka kedua kali suamimu tidak akan menceritakan masalah yang 因 dialami. 为你不懂得聆听，你只会教训。 Karena engkau tidak mengerti mendengar, tetapi hanya mau mengajar. 他并不是不知道，他只是需要人借耳朵来听一听。 Dia bukan tidak mengerti, tetapi dia perlu saudara mengerti dia. 他要你了解他，同情他。 Untuk memahami dan mengerti pergumulannya. 我以前有一位同工，一位传道人，他患了癌症。 Dulu saya ada satu rekan yang terkena penyakit kanker. 他到医院去看癌症病人。 Dan dia pergi ke rumah sakit membesuk orang yang sakit 我如果去 kanker. 看那个病人， Kalau saya yang membesuk orang itu 我传福音给他， dan memberitakan 他 Injil, 爱听不听，爱听不听。 dia antara mendengar tidak, antara mendengar tidak. 我就安慰他，也没有感动他。 Dan saya menghibur dia tetapi tidak menggerakkan hatinya. 可是我这个同事一到，就对他说 Dan rekan saya ini datang dan berbicara kepada dia. ：“你患癌症， Kamu sakit kanker. 我也患癌症。 Dia bilang, saya juga demikian. ”那个人就抬起头来看他。 Orang itu mengangkatkan kepala melihat dia. 我知道患癌症有多痛苦，可是我今天还活着。 Saya tahu penderitaan dari kanker, tetapi saya masih hidup. 结果就把福音带给他。 Dan memberitakan Injil kepadanya. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian, 需要同情， perlu prihatin. 道成肉身，不仅进入他们中间，也与他们同在，了解他们。 Firman menjadi manusia, tinggal di antara manusia, juga memahami manusia. 最后， Dan terakhir, 道成肉身是为这世界。 dan firman menjadi manusia itu demi dunia ini. 耶稣基督来到这世界，为这世界付出了昂贵的代价。 Yesus datang ke dalam dunia telah memberikan pengorbanan yang paling besar. 人子来不受人服侍，乃是服侍人，并且舍命做多人的赎价。 Anak manusia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 这就是真正的道成肉身的精神。 Ini adalah semangat sejati dari inkarnasi. 在神人中间有一位中保，他就是耶稣基督。 Di antara Allah dan manusia ada satu pengantara, dia adalah Yesus Kristus. 为什么？ Mengapa? 因为他为这世界牺牲了自己， Karena dia menderita demi dunia ini. 就好像好撒玛利亚人的比喻中间的好撒玛利亚人， Seperti orang Samaria yang baik hati di antara orang yang terluka. 他为这救助受伤的犹太人， Dia mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang Yahudi yang menjadi 他不 korban. 仅付出了时间、精神，甚至冒着生命的危险。 Dia bukan saja mengorbankan uang dan waktu, juga nyawanya. 他可能因着帮助这一个受伤的犹太人而被强盗打劫、杀害。 Dia bisa saja dipukul oleh perampok karena menolong ini orang yang kena rampok. 作为一个撒玛利亚人，竟然去帮助犹太人，这是已经超出了群体族类的一种的意识形态。 Orang Samaria rela membantu orang Yahudi sudah menerobosi bingkai budaya yang membatasi mereka. 我们的耶稣基督就是这样的人， Demikianlah Yesus Kristus. 他的宣教观是超越性的。 Konsep daripada misinya itu melampaui 我 segalanya. 们知道耶稣基督的爱是一个博爱，是一个包容性的爱。 Kasih daripada Kristus
adalah kasih yang begitu agung yang sanggup merangkul dunia ini. 正如我们刚才主席所念的那一段的经文， Seperti WL tadi membacakan Alkitab. 我们是从各方各族各民中间被选召出来，一起敬拜他的。 Kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan dari segala suku, bangsa, bahasa yang dipanggil untuk menyembah Tuhan. 耶稣基督完全的接纳罪人， Yesus Kristus menerima manusia berdosa secara penuh. 他爱那一些穷困的人， Dia mengasihi mereka yang menderita. 他爱瞎子、 Dia mengasihi orang 长 yang 大麻 buta, 风的、 baik yang sakit kusta 饥饿的、哀伤的、 atau kelaparan terluka, 罪人、税吏、 orang berdosa pemungut cukai, 被鬼附身的、被逼迫的、 yang dirasuk setan dan tertindas, 受捆绑的、 yang terikat, 带重担的、 yang berbeban berat, 不懂得律法的、 tidak mengerti Taurat, 小子中最小的、 yang terkecil, 跌倒的， yang jatuh, 甚至是妓女， bahkan wanita berzina. 我们的主在他们身上都显出了真正的关爱。 Tuhan telah menyatakan kasih kepedulian sejati kepada mereka. 还有一些人因做礼仪的理由而被隔离的病人， Ada orang-orang karena berbagai liturgi adat istiadat itu disingkirkan orang. 或者因为道德的规范和被排斥的妓女罪人， Atau orang-orang karena moral yang jelek dan jahat itu 或 ditolak 者因 manusia. 为宗教政治因素而被排斥在门外的税吏， Atau si pemungut cukai karena urusan politik, cara pandang manusia masyarakat, dia ditolak. 而在当时的宗教的处境之下， Atau di bawah kondisi keagamaan waktu 耶 itu. 稣基督竟然接纳他们，这是不可理喻的。 Dan Yesus bisa menerima orang-orang demikian ini melampaui pikiran kita. 这是一个革命性的， Ini bersifat revolusioner. 所以法利赛人怎么样都无法接受。 Jadi orang Farisi tidak mungkin menerima konsep 所以 demikian. 法利赛人唯一的办法就是把耶稣除掉。 Jadi satu-satunya cara mereka harus mematikan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian, 耶稣基督对世人的爱， kasih Kristus kepada orang 对 dunia, 任何族群的爱， kasihnya kepada semua suku bangsa, 后来在逾越节之后，在复活之后，就更加的明显的表达。 setelah Paskah dan kebangkitan menjadi semakin nyata. 因为耶稣基督的使命是站在新旧约的分节上， Karena amanat misi Yesus Kristus berada di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. 他自身自己在启示的历史的背景中间。 Dan dia berada di tengah-tengah daripada pewahyuan Allah. 如果一开始他就向外族人宣教， Kalau dari awal dia memberitakan Injil kepada orang-orang Itu non-Yahudi, 一定会令当时的犹太人不能了解，甚至迷惑。 pasti ditolak ataupun ya isolasikan oleh orang 那么 Yahudi. 门徒也不可能，也不敢跟从他。 Dan murid-murid juga tidak mungkin mengikuti dia. 可是我们知道，上帝爱世人， Tetapi kita tahu Allah mengasihi dunia. 他不仅爱犹太人，也爱非犹太人。 Dia bukan saja mengasihi orang Yahudi, tapi juga non-Yahudi. 上帝爱华人， Tuhan mengasihi orang-orang Tionghoa. 他也爱在深山野林里头的原住民。 Dia juga mengasihi mereka penduduk asli yang ada di hutan rimba. 这就是耶稣口中所说的：“你们要去向万民传福音”的意思。 Ini yang dimaksud oleh Yesus, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. 这个万民是指的所有的民族，包括我们华族同胞，也包括我们的印尼族的同胞。 Segala bangsa ini mencangkup segala suku bangsa, termasuk orang Tionghoa, orang Indonesia, include di dalamnya. 所以耶稣复活之后，很清楚的对他们说：“你们要去，使万民做我的门徒。” Maka setelah Yesus bangkit dari kematian, dia dengan jelas mengatakan, pergilah menjadikan semua bangsa muridku. 并且要求门徒要从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极去做他的见证。 Dan berpesan supaya murid-murid menjadi saksi Tuhan mulai dari Yehuda, Samaria sampai ke ujung bumi. 我们不仅进入这个世界， Kita tidak hanya memasuki dunia, 我不仅跟这世界同在，
atau beserta dengan dunia, 我还要为着这个世界而付出代价。 juga bayar harga untuk dunia ini. 我再说， Sekali lagi saya mengatakan, 人是不可能按照自己的理性和道德去认识神。 manusia tidak mungkin dengan sistem moral dan pengetahuannya untuk mengenal Allah. 人可以认识神，一定是透过道成肉身的途径。 Manusia bisa mengenal Allah karena Allah yang menjadi manusia. 在耶稣基督之外所认识的神都是非法的，都是不正确的。 Allah yang dikenal di luar daripada Yesus Kristus itu tidak asli dan ilegal. 可是人怎么会认识这位耶稣基督呢？ Tetapi bagaimana manusia bisa mengenal Yesus 他 Kristus? 必须拥有道成肉身的精神。 Harus memiliki semangat inkarnasi 当 ini. 我们活出道成肉身的精神，我们的灵性生命就改变了。 Pada waktu kita menghidupkan semangat Allah menjadi manusia, maka rohani kita menjadi berubah. 我们的教会也改变了， Dan gereja juga berubah. 我们变成充满着神同在的教会， Menjadi gereja yang dipenuhi oleh penyertaan Tuhan. 而我们所接触人从我们生命里头看见福音的真正精神。 Dan orang melalui hidup kita itu melihat semangat jiwa yang sesungguhnya dari 他们也 Injil. 可能信得住。 Dan mereka mungkin percaya. 我记得 Saya masih ingat 好多年前， beberapa tahun 我 lalu 到中国大陆的河南， saya sampai ke daratan Tiongkok di Henan. 我们一行人进入了艾滋病村。 Dan sebagian orang masuk ke kampung orang-orang yang sakit AIDS. 那里有18个村的居民，超过60% 的人患艾滋病。 Di sana ada 18 dusun dan di atas 60% itu orang-orang sakit 为 AIDS. 什么他们会患艾滋病呢？ Mengapa bisa penyakit AIDS? 不是因为滥交，而是因为他们太穷了。 Bukan karena pergaulan yang ngaco, tetapi karena terlalu miskin. 因为穷困，他们开始卖血， Karena miskin mereka jual darah. 而抽血之后的这个针孔，其中有一个人患了艾滋病，全部就跟着患艾滋病。 Karena waktu pengambilan darah itu jarumnya pernah kena yang satu orang sakit AIDS, maka menjalar kepada semua orang. 我到了艾滋病村， Saya sampai ke desa itu. 带领我的人说，这个家庭都死光了， Ada keluarga yang anggotanya sudah habis mati 因为都患了艾滋病。 karena sakit AIDS. 我到另一个家庭也没有人， Yang satu lagi juga nggak ada orang. 带领我的人说，他的妻子离开了，因为丈夫因艾滋病死了。 Istrinya telah meninggalkan rumah karena suaminya mati karena AIDS. 我到另一个家庭，有2个老人家，爷爷跟奶奶跟2个孙。 Saya pergi ke keluarga yang lain lagi, hanya tinggal 2 kakek nenek dan 2 cucu. 我问爸爸妈妈呢？ Saya tanya di mana papa mama 死的， sudah mati 因为艾滋病。 karena penyakit AIDS. 而爷爷奶奶年纪大了，不能下田耕种， Si kakek nenek tidak bisa bercocok tanam. 而孩子呢要读书，没有钱读书。 Anak kecil mau sekolah tidak punya duit. 我听了很难过。 Dan hati saya tergerak sekali. 又到了另外一个家， Dan pergi kepada keluarga 正 lain. 在办丧事。 Lagi menyelenggarakan 那个 kebaktian 做 duka. 太太的向前来跟我说， Dan istrinya berkata kepada saya, 就指着那个骨灰瓮说：“我的丈夫因艾滋病死了。 dia bilang, suami saya karena penyakit ini mati. ”然后2个孩子过来， 2 anak datang kepada 就指 saya. 着说：“这患艾滋，这个没有患艾滋。 Yang satu ini kena AIDS, yang satu lagi belum. ”我说：“为什么？ Mengapa? 因为这个是患了艾滋之后生的，这个是患艾滋之前生的。 Yang satu itu lahir setelah kena AIDS, yang satu itu belum. ”我上了车上，我哭了。 Waktu saya sampai di mobil, saya menangis. 我的长老安慰我， Dan ada penatua yang menghibur saya. 他说：“牧师不要难过， Dia bilang, pendeta jangan bersedih. 我们回去教会，
kita sampai ke gereja, 筹款帮助他们， mengumpulkan dana untuk membantu mereka. 因为这是攸关生死的问题。 Karena ini menyangkut mati hidupnya itu orang. 我们就开始筹款， Kami mulai 我们 mengadakan 把钱 dana 送到了河南， dan membawakan uang itu ke 让 Henan. 孩子有机会读书。 Dan anak itu punya kesempatan studi. 在冬天的时候，给他们钱买棉袄。 Dan kemudian waktu musim dingin bisa ada bantal yang tebal. 他后来写信给我们， Dan dia menulis surat kepada 他 kami. 说：“阿姨、叔叔，我知道你们是基督徒， Dia bilang, Bapak Ibu saya mengetahui bahwa engkau adalah orang Kristen. 我要信耶稣。 Saya mau percaya Yesus. 有一个更妙的，他说：“我要做传道人。 Ada satu yang lebih ajaib lagi, mau menjadi hamba Tuhan. ”亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian, 这就是道成肉身的精神。 ini adalah semangat dari inkarnasi. 不要只是说， Tidak hanya berkata, 我在河南的计程车上面， saya berada di taksi dari di 我 Honan 跟那个计程车司机传福音， dan memberitakan Injil kepada supirnya. 我告诉他我是来自新加坡的， Saya datang dari Singapura. 我告诉他我到驻马店的艾滋病村去关心他们。 Saya mengatakan saya pergi ke kampung penyakit AIDS untuk peduli 我 mereka. 把村内的情形告诉他， Dan saya menyampaikan kondisi dari 他 desa 一边 kepada 驾 dia. 车一边看着我。 Sambil menyetir dia sambil melihat saya. 他说了一句话， Dia mengatakan satu kalimat, 他说：“你们真伟大。 saudara sungguh agung. ”我对他说：“不是的， Saya mengatakan bukan saya. 是因为耶稣爱我， Karena Yesus mengasihi 我 saya 把耶稣的爱带到他们中间。 dan membawakan kasih Kristus ke 我说你也 tengah-tengahnya. 可以伟大，你去关心他们。 Saudara juga bisa menjadi besar agung dengan peduli mereka. 我就把福音传给了这个世界。 Dan saya memberitakan Injil ini 我 kepada 没 sang 有 supir. 高言大志， Saya tidak memakai kalimat yang hebat. 我乃是简简单单告诉他耶稣爱他。 Dengan sederhana mengatakan, Yesus mengasihi engkau. 这就是道成肉身的精神。 Ini adalah semangat dari 你要 inkarnasi. 影响你的家人吗？ Apakah engkau mau mempengaruhi 你要 keluargamu? 影响你的朋友、同事吗？ Atau mempengaruhi rekan kerja dan teman-teman? 你要影响你周围的人吗？ Atau orang di lingkungan saudara? 去关怀他们， Peduli mereka, 活在他们中间， hidup di tengah-tengah 把 mereka, 钱拿出来， dan keluarkan duit kita, 帮助那些需要的人。 membantu mereka yang membutuhkan. 阿门。 Amin. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 让我们默默的祈祷， Mari kita dengan tenang berdoa di hadapan 为着 Tuhan. 家人祷告， Berdoa untuk keluarga kita, 让我们的家人因着我们而信了耶稣。 supaya anggota keluarga kita percaya kepada Kristus karena 许 kita. 多的亲友因着我们而认识了福音。 Banyak rekan family boleh percaya Tuhan karena kita. 每一个人默默祈祷。 Setiap orang ambil saat teduh di hadapan Tuhan. “亲爱的天父， Bapa kami yang di surga, 你的话是我们脚前的灯，生命的光。 firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jiwa kami. 不仅指引我们，并恳求圣灵充满我们， Mohon Roh Kudus memenuhi kami, 使我们能够将福音活现出来， supaya kami bisa menghidupkan makna Injil 活在世界中间， dan hidupkan di 进 tengah-tengah 入他 dunia, 们，也与他们同在， tinggal bersama dengan 并 orang-orang 且 dunia 愿意为着他们付出代价。 dan rela bayar harga untuk mereka, 让我们从你那里领受的爱感动他们， supaya kasih Tuhan yang ada di dalam diri kami menggerakkan hati 让他 mereka 们的生命因着 dan karena hidup daripada kami, 这种道成肉身的精神而得到改变。 yaitu semangat dari kalam menjadi manusia 垂 itu 听我们的 mempengaruhi. 祈祷， Satu hari kami akan 求 berdoa, 主使用我们和我们的教会， Tuhan pakailah kami dan gereja kami 奉主耶稣基督的名， di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.